Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami nak present case study subjek geotechnical engineering AGDCC 30093. Nama bersyarah iaitu Puan Nur Azalina binti Khalil dan kumpulan kami adalah yang pertama Muhammad Nur Aidil bin Muhammad Fahmi, yang kedua ialah Muhammad Syarif Akmal bin Samsudin iaitu saya, dan Muhammad Amran bin Muhammad Zakir serta Muazzam bin Marzuki. Kemudian kita akan masuk yang pertama iaitu lokasi dan maklumat cerun. Bandar Makinohara terletak di selatan tengah iaitu daerah Shizuoka di Jepun, terkenal dengan pengeluaran teh hijau Jepun berkualiti tinggi. Kira-kira 25% daripada tanah Makinohara City digunakan sebagai ladang teh dan setiap tahun 5,800 tan teh dihasilkan. Walau bagaimanapun, cerun di rantau ini kadang-kadang tertakluk kepada kegagalan berikutan aktiviti pembinaan. Sehubungan dengan itu, kertas kerja ini menyiasat ciri-ciri kegagalan cerun di rantau Makinohara. Berdasarkan pengalaman penulis, beberapa cadangan juga dibuat untuk analisis cerun dan kerja-kerja mitigasi. Di bawah ini adalah tempat bandar Makinohara. Kemudian kita akan masuk yang kedua iaitu mekanisme pencetus dan penyebab kegagalan. Di rantau Makinohara, kegagalan cerun sering dicetuskan oleh penggalian kerja tanah. Di situ juga terdapat beberapa kegagalan yang disebabkan oleh kerja tanah semasa pembinaan jalan dan kolam yang berkaitan dengan pembinaan lapangan terbang. Terdapat juga ketidakstabilan cerun yang disebabkan oleh pembinaan benteng berhampiran puncak tapak tanah runtuh yang lalu. Mengikut klasifikasi yang dicadangkan oleh kegagalan cerun di rantau ini boleh dikelaskan secara meluas ke dalam kategori berikut. Dalam kebanyakan kes, penentuan permukaan gelinciran berdasarkan pemerhatian teras lubang digerudi atau hasil pemantauan, contoh inklinometer atau tolok terikan paip, mungkin tidak sukar di rantau ini. Ini kerana terasnya sering dilicinkan dan hasil pemantauan biasanya menunjukkan pergerakan yang jelas di lokasi permukaan gelinciran. Permukaan gelinciran juga kadang-kadang kelihatan pada muka penggalian. Adalah diperhatikan bahawa apabila pergerakan cerun adalah ketara, lubang gerudi dan selongsong inklinometer mungkin bengkok menjadikan pemantauan permukaan gelinciran menjadi mustahil. Ini bukan perkara luar biasa di rantau ini kerana pergerakan cerun yang agak pantas. Fenomena ini boleh berlaku dalam tempoh yang sangat singkat, 2 hingga 3 minggu jika kekuatan geomaterial adalah rendah. Apabila ini dijangka, tolak terikan paip perlu digunakan untuk pemantauan permukaan gelincir. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya. Terima kasih kepada Muhammad Syarul. Kemudian saya akan menerangkan tentang pengukuran in situ atau instrumen lapangan dan ujian makmal dilakukan. Jarak optimal sawah tanah yang diperolehi untuk cerun dengan ketinggian 10 meter ialah 2 meter. Buku tanah dengan rintangan tarik keluar 50 kPa dan jarak 1 meter memberikan hasil yang optimum. Bertulang dengan kekuatan tegangan 40 kN per meter dan jarak 1 meter menunjukkan hasil yang memuaskan. Hasil optimum dengan buasik anti-slip diperolehi dengan cerucuk diameter 650 mm dijarakkan pada 0.9 meter, tengah ke tengah. Okey, itu saja. Kemudian saya serahkan kepada Muhammad Amran. Yang seterusnya, nombor 4, pengiraan kaedah analisis faktor keselamatan FOS yang dilakukan. Reka bentuk faktor keselamatan FOS berikut biasanya digunakan untuk kerja-kerja tebatan cerun di Jepun. Yang pertama, kerja-kerja sementara FOS. Yang kedua, kerja tetap FOS 1.12 hingga 1.20 bergantung pada kepentingan aset untuk dikurangkan atau dilindungi. Di Jepun, reka bentuk kerja tebatan cerun dilakukan dengan mengira kembali parameter kekuatan untuk cerun berdasarkan andaian tertentu mengenai paras air bawah tanah dan kejelekitan. Walau bagaimanapun, pilihan aras air bawah tanah tertinggi sebagai aras air bawah tanah untuk analisis belakang adalah
pilihan yang agak sewenang-wenangnya yang mungkin dipengaruhi oleh tempoh pemantauan yang terhad. Di samping itu, sentiasa terdapat ketidakpastian dalam penentuan permukaan gelinciran. Daya yang diperlukan untuk mencapai reka bentuk FOS boleh berbeza dengan ketara walaupun dengan sedikit perbezaan dalam bentuk permukaan gelincir. Selain itu, faktor berikut perlu dipertimbangkan dengan teliti semasa analisis dan reka bentuk cerun di rantau ini. Banyak cerun jenis tanah liat kelihatan stabil sedikit, iaitu FOS mereka hampir 1.0. Tanah runtuh di kawasan ini boleh diaktifkan semula walaupun dengan peristiwa pencetus yang agak kecil. Kedua, geologi serantau cenderung mencelup ke arah tenggara. Tetapan geologi struktur ini serta keadaan geologi buruk yang lain, contoh luluh hawa lanjutan, selalunya mempunyai pengaruh yang ketara ke atas kestabilan. Yang ketiga, peristiwa salking dan hakisan yang kuat sering menyebabkan renjatan cerun dan akibatnya FOS keseluruhan berkurangan dengan masa mungkin dalam masa yang singkat. Jurutera menemui beberapa contoh cerun perbaikan sementara yang rosak sebelum permulaan kerja-kerja tebatan kekal. Dengan mengambil kira semua faktor ini, serta FOS reka bentuk serendah yang biasa digunakan di Jepun, penulis menganggap bahawa pendekatan yang sedikit konservatif diperlukan terutamanya semasa kerja-kerja sementara di rantau ini. Yang kelima, bagaimanakah reka bentuk boleh menyebabkan kegagalan asas? Yang pertama, jenis batuan luluh hawa. Bentuk kegagalan cerun ialah jenis bukit cembung atau jenis bukit monocekung. Skrap dan jalur zon tegasan sering diperhatikan berhampiran puncak cerun. Jenis ini biasanya dicetuskan oleh kejadian hujan intensif selepas pembinaan kerja tanah bersaiz sederhana hingga besar. Kedua, jenis tanah liat. Bentuk kegagalan cerun biasanya jenis bukit policekung. Jenis ini terdiri daripada beberapa kegagalan masa lalu yang cetek dan kecil. Ciri-ciri parit dibangunkan dan bentuk muka bumi secara amnya terganggu. Paras air bawah tanah biasanya tinggi. Seterusnya adalah cadangan langkah pencegahan dan pembaikan kepada kegagalan asas. Antara langkah-langkah tersebut, penyingkiran tanah, pengisian bateras kawalan air bawah tanah dan sauh yang biasa digunakan di rantau ini akan dibincangkan dalam bahagian berikut. Yang pertama, pembuangan tanah dan isi penumpang. Di antara pelbagai langkah pembaikan kepada kegagalan asas, memotong bahagian atas cerun atau isian penumpang ini berhampiran ke cerun biasanya merupakan pilihan tebatan yang paling cepat dan paling jimat. Air bawah tanah juga boleh diturunkan dengan berkesan dengan penyingkiran tanah. Apabila penyingkiran tanah dipilih sebagai langkah pembaikan kepada kegagalan asas, jurutera menganggap bahawa sudut cerun yang sedikit konservatif berikut adalah sesuai di rantau ini. Apabila pengisian penumpang digunakan pakai, adalah penting untuk tidak menggunakan bahagian yang gagal sebagai bahan pengisi penumpang kerana air permukaan cenderung tertumpu di sekitar bahan. Yang kedua pula, kawalan air tanah. Tumbuhan teh yang tumbuh dengan baik di kawasan Makinohara, Jepun ini dengan hujan tahunan melebihi 1,400 mm. Walaupun hujan adalah penting untuk pertumbuhan pokok,
terdapat beberapa bencana yang berkaitan sentimen akibat kejadian hujan lebat. Untuk memaksimumkan kesan langkah kawalan air bawah tanah ini adalah penting untuk menjalankan penyiasatan yang terperinci dengan mengenal pasti jadual air bawah tanah berbanding dengan permukaan kegelinciran. Ujian pembalakan air tanah juga berguna untuk menentukan aliran air bawah tanah supaya longkang boleh dipasang di lokasi di mana aliran air bawah tanah adalah lebih laju. Dalam kes di mana tapak tersebut terletak di dalam atau bersebelahan dengan ladang teh, adalah penting untuk tidak mengalirkan air bawah tanah sepenuhnya supaya ia kekal dan sesuai dengan ladang teh. Untuk kesimpulan pula, ciri-ciri kegagalan cerun di rantau Makinah Harta ini diterangkan dengan pelbagai cadangan dibuat untuk kerja-kerja tebatan cerun dari satu kajian. Kesimpulan berikut boleh diambil dengan sebagai kegagalan cerun sering dicetuskan oleh penggalian kerja tanah. Kegagalan ini boleh dikelaskan secara meluas ke dalam jenis luluh hawa dan jenis tanah liat. Oleh kerana pelbagai keadaan buruk dan faktor of safety reka bentuk yang rendah adalah biasa digunakan di Jepun kerana pendekatan yang sedikit konservatif. Perlindungan permukaan cerun dan kawalan air bawah tanah adalah kunci kepada pengurangan ketidakstabilan cerun kerana batu produk menunjukkan fenomena slaking yang kuat di rantau ini. Ini adalah rujukan yang kami gunakan sepanjang pembuatan case study ini. Dan sekian dari kami. Terima kasih.